صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا أهل بيت رسول الله. السلام عليك يا أصحاب رسول الله ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam petang Isnin yang mulia ini daripada bulan Sya'ban. Semoga Allah SWT semua memberkati diri kita, keluarga kita, anak cucu kita semua. Muslimin dan muslimat sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, dalam iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan kita semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala di mana pada hari Jumaat yang lepas kita sudah berkesempatan untuk mengadakan majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah berderma untuk majlis tersebut. Semoga dirahmati Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Dan demikianlah muslim-muslimah rahimakumullah, pada hari ini kita menyambung kembali dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat. Kitab Fiqhul Ibadat ini telah pun out of stock, ya. Jadi maknanya sudah habis di tangan kita, dan kita kena tanyalah kepada pihak pencetak kalau ada lagi. Tapi yang saya telah dimaklumkan, bukunya tinggal sedikit sekali, dan kalau nak order pun mungkin terlalu berat kerana mahal pula dia punya postnya. Tapi kita pun tak tahulah bagaimana. Kalau ada permintaan dan ramai, kita akan order. Kalau tak ada, kita mungkin lewat sikit lah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kita daripada kitab Fiqhul Ibadat ini. Sebelum itu, kemari sama-sama kita memberikan hadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW.
dan sekalian ahli kaum keluarganya, dan sekalian para sahabatnya, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, dan sekalian para alim-alim ulama salihin yang mukhlisin dan awliya illal muqarrabin, dan demikian juga kepada sekalian para masyayikh kita, guru-guru kita yang telah menyampaikan agama kepada kita sehinggalah kepada guru kita pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, semoga kedua-duanya mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan diberikan mereka perlindungan dari segala perkara yang tak diingini, dan semoga Allah meninggikan darjat mereka dan darjat sekalian guru-guru kita dan para masyayikh kita dan para alim ulama kita, dan merahmati roh-roh mereka, dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Dan dengan demikian itu, ala hazinatis salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran lepas yang terakhir kita sedang membicarakan tentang rukun-rukun puasa. Ya, bab yang kedua daripada pembicaraan kita ialah rukun-rukun puasa. Kita telah mengatakan rukun puasa tu ada dua. Pertama sekali niat. Niat itu wajib dilakukan pada waktu malam. Jadi kalau sekiranya kita puasa wajib, maka niat itu mesti daripada lepas maghrib sampailah ke subuh, azan subuh. Itulah waktunya. Jadi kalau orang yang niatnya sebelum azan maghrib, dia nak niat untuk besok puasa, tak sah. Dan demikian juga kalau orang yang niatnya itu selepas azan subuh, dia nak puasa hari ini, tak sah. Itu kalau puasa wajib. Tetapi kalau puasa sunat, maka dia diharuskan menjatuhkan niat puasa sunat walaupun lepas azan subuh selagi sebelum masuk zuhur, sementara dia pun tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan minum atau persetubuhan, ya, maka kalau sekiranya dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka dia boleh jatuhkan niat puasa selagi sebelum zuhur. Itulah yang telah berlaku pada diri Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu pulang ke rumahnya, dia tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada apa-apa nak makan? Jawab Sayyidatina Aisyah, tak ada apa ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu aku puasa. Subhanallah. Very simple Nabi kita tu. Tak ada nak marah, tak ada nak kritik, tak ada nak kata, kenapa ni tidur saja. Tak ada. Yalah, kalau tak ada apa nak makan, aku puasa. Senang kan? Masya Allah. Jadi tapi kaum ibu jangan ambil kesempatan pula. Kalau macam tu kita tidur je lah siang hari. Jangan. Kesian pula kaum bapa tu ya, nak sarapan, nak pergi kerja. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita juga telah menyebutkan tentang masalah puasa ini, iaitu kita katakan puasa itu mesti lam yubatin niyah falaysa lahu siyamu. Siapa yang tak menjatuhkan niat pada waktu malam, maka tak adalah puasa untuknya pada esok hari itu. Kalau sekiranya niat nak puasa itu bukan mesti nak jatuh aku niat puasa. Sekadar dia itu melakukan perkara, buat persediaan untuk berpuasa, itu sudah jatuh niat. Umpamanya dia makan sahur, kemudian lepas azan subuh baru teringat, aku tak niat. Habis buat apa kau makan tu? Yelah nak puasa. Itulah sudah niat tu. Masya Allah, mudahnya niat. Macam tu juga kita ibu-ibu dah siap dah panas-panaskan lauk sebelum tidur. Kenapa? Nak siap-siap nanti nak makan sahur. Tiba-tiba tak bangun sahur, tidur terus sampai subuh. Allah, tak bangun sahur, tak niat puasa. Habis buat apa panas-panaskan lauk kat dapur tu? Yelah pasal nak sahur. Buat apa nak sahur? Nak puasa. Itu sudah niat dah tu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi macam itulah mudahnya niat itu. Tapi kadang-kadang ialah manusia kan, selagi dia tak sebut kat lidah dia, dah tak betul-betul nak hati dia, aku niat puasa esok hari, dia rasa macam tak puas, tak sah. Tapi tidaklah, agama Islam kita tu innamal amalu binniat. Setiap amalan tu bergantung pada niat. Niat itu ialah keazaman, kesungguhan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu perkara. Itu sudah kira niat itu, ya.
kita siap jam kita loncengkan jam kita tu, alarm clock kita pukul 3 pagi. Kenapa? Pasal nak bangun sahur, pasal nak puasa. Tiba-tiba alarm clock kita tekan. Lepas tu tak bangun sahur, tak bangun tahajud, subuh baru sedar. Habis berapa kalau alarm clock kau set, aku nak pasal nak puasa. Itulah dia buat niat. Masya Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan, rukun yang kedua pada hari ini kita menyambung lagi pada rukun yang kedua daripada rukun puasa di muka surat yang ke-32, muka surat 32, iaitu berkata Tuan Pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Amin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bikum fid darani amin. Yang kedua, meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi kita dua rukun. Pertama niat, dan kedua meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan minum, berhubungan badan antara suami isteri. Berhubungan badan suami isteri ini maknanya persetubuhan, ya, persetubuhan. Bukan terkena badan suami isteri saja, tidak, ya. Maknanya persetubuhan, berlaku persetubuhan, makan minum persetubuhan, kecuali jika dilakukan tanpa disengaja. Dia tak sengaja. Kenapa tak sengaja? Terlupa yang dia puasa. Kenapa tak sengaja? Tak teringat yang ini sekarang ni sedang puasa. Dia tak tahu yang dia puasa. Yelah, ini hari pertama Ustaz. Dia pun ingat macam biasa-biasa. Dia tidurlah dengan bini dia pagi-pagi tu lepas subuh. Kemudian lepas tu jadilah perkara yang disebut itu. Lepas dah habis dah jadi kerja. Bang, kita ni bulan Ramadan kan kita puasa. Alah, macam mana ni? Terlupalah. Jadi ini terlupa. Jangan buat-buat terlupa, sudahlah. Allah Ta'ala lebih tahu kau ni buat-buat ke betul-betul, ya. Maka tidak membatalkan puasa dan tidak wajib mengqada puasanya. Masya Allah. Dia dah makan, kenyang dia, minum air lagi. Kemudian kata, kau tak puasa? Puasa? Alamak, aku lupa lah. Ini biasa berlaku pada hari pertama lah. Tapi ialah ini pun bukan selalu jadi. Ini pun jarang-jarang. Kadang-kadang, ya. Sebab orang yang beriman ni kalau dia dah puasa, dia dah letak niat tu, dia tahu dah dia terpuasa. Yalah, ini kalau berlaku pun mungkin tak 1,100 orang pun susah nak dapat, ya. Tetapi tidak diwajibkan qada dan dia tidak berdosa dan puasa dia tidak batal. Itulah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa wasaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama atamahu Allahu wa saqahu aw muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang lupa makan atau minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakanlah, lanjutkanlah puasanya itu. Sesungguhnya Allah yang memberi dia makan dan Allah yang memberi dia minum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu dah Nabi mengatakan, kalau dia terlupa dia makan dan minum, dan juga kalau dia lakukan persetubuhan, dia lupa yang dia dalam berpuasa, maka teruskanlah puasa dia. Dia tak wajib qada. Ya, dan sebab puasa dia masih dikira sah. Wah, untunglah Nabi memberikan sebab. Fa innahu atamahu Allahu asaqa. Karena Allah yang beri dia makan, Allah yang beri dia minum. Wah, free lah, ya. FOC dia, untung dia. Faedah yang pertama, melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat. Jika seseorang niat berpuasa wajib seperti puasa Ramadan setelah solat maghrib, maka boleh baginya melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat. Maknanya lepas sembahyang maghrib, kita malam ni maghrib, besok Ramadan, kita pun niat. Lepas maghrib kita dah niat, aku niat puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Lepas tu kita makan, kita minum, kita bersama suami isteri kita. Apakah kita perlu ulang balik niat kita? Tak perlu ulang balik. Habis niat kita tu tak rosak ke dengan kita dah makan minum ni? Ini kita makan minum lepas maghrib lah kan. Lepas isyak kita makan minum.
Tak rosak ke niat kita yang dah kita niatkan lepas maghrib tadi? Jawapannya tidak rosak. Habis dah bersama suami isteri pun tak rosak ke? Tak rosak niat. Kenapa? Kita masih dalam masa yang dibolehkan makan minum dan bersama suami isteri. Masa itu dibolehkan. Jadi kalau dibolehkan maka tak membatalkan niat. Cuma sunatlah kalau kita nak niatkan kembali, ya. Sebelum azan subuh tu kita niatkan balik. Sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Macam tu. Faedah yang kedua, niat berpuasa Ramadan setiap malam. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap malam wajib kita niat untuk esok hari. Setiap malam. Kenapa? Sebab setiap satu hari itu satu ibadat. Jadi kalau sekiranya kita ibadat, kita daripada Allahu Akbar, kita baca Fatihah, rokok, sujud semua, sampai kita beri Assalamualaikum, kita dah boleh cakap, dah boleh berjalan, boleh berlari. Maka kita punya ibadat dah selesai. Macam tu juga puasa. Puasa ni kita mula pada azan subuh, kita dah jatuh niat. Aku niat berpuasa pada hari ini, puasa Ramadan tunai kerana Allah. Bila masuk maghrib, kemudian kita dah makan minum, dah bersama suami isteri, mana dah habis dah puasa. Jadi puasa hari pertama dah habis. Masuk hari kedua, itu ibadat yang kedua pula. Jadi niat lagi. Macam kita sembahyang fardu zuhur, lepas tu sembahyang sunat, lepas tu sembahyang lagi hajat. Jadi setiap satu sembahyang satu niat. Itulah dia pegangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Tetapi dalam masalah ini alim ulama ada berselisih pendapat, berbeza pendapat, ya. Dan disunatkan pada malam pertama dalam bulan Ramadan untuk bertaklid kepada mazhab Imam Malik, iaitu niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kerana Imam Malik berpendapat rahimahullah ta'ala, puasa pada bulan Ramadan cukup dengan satu niat, dengan niat yang satu sekali saja untuk puasa sebulan penuh. Jadi mazhab Maliki, iaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahawa niat puasa Ramadan ni cukup pada malam pertama. Satu niat untuk satu bulan. Jadi kalau sekiranya mazhab Imam Malik, dia kira satu bulan puasa adalah satu ibadat. Sebab kita wajib puasa sebulan Ramadan. Jadi sebulan Ramadan tu adalah puasanya satu ibadat. Jadi bila satu ibadat, cukup satu niat. Jadi macam orang mengerjakan ibadat haji juga, dia mengerjakan haji di satu niat. Dia pergi Arafah, dia pergi melontar, dia bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan seterusnya dia tawaf sa'i. Dia tak perlu lagi nak tambah-tambah niat lagi, tak payah. Cukup dengan satu niat tu. Ni pendapat Imam Malik lah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita mazhab Syafi'i, habis ustaz kita ni boleh tak ikut pendapat Imam Malik? Nak ikut boleh. Bahkan disunatkan oleh ulama kita, disunatkan kita bertaklid pada mazhab Malik, Imam Maliki, pada malam pertama pada Ramadan. Besok Ramadan, malam ni malam pertama. Kita bertaklid. Berniat taklid tu macam mana ustaz? Niat aku bertaklid kepada mazhab Maliki. Tu niatnya, ya. Niat bertaklid, aku bertaklid kepada mazhab Maliki. Kemudian kita pun jatuhkan niat, aku niat puasa Ramadan sepenuh sebulan ini, tahun ini kerana Allah. Aku niat puasa Ramadan sepenuh sebulan ini kerana Allah. Jadi dia niat puasa sebulan penuh tahun ini. Nah, kenapa kita nak kena niat taklid? Kita ni ada berperingkat. Peringkat pertama, kita orang awam. Orang awam tu maknanya orang yang biasa, layman, orang yang macam saya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita ni orang yang belum sampai darjat maqam ataupun darjat mujtahid. Apa tu mujtahid? Mujtahid tu orang yang sudah cukup lengkap ilmunya untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Jadi seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang empat imam mazhab ini, mereka ni sudah cukup ilmunya untuk mengeluarkan hukum pada Quran dan hadis.
Sebab syarat nak mengeluarkan hukum Quran hadis ni, dia mesti mendapatkan hadisnya sendiri. Dia mendapatkan hadis sendiri. Bukan dia ambil pada kitab itu, kitab ni tak ada. Dia sendiri yang meriwayatkannya. Seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, semua ada kitab hadis mereka sendiri. Dan mereka tak kurang pada 400,000 hadis atas kepala mereka. Tak kurang daripada 400,000 hadis atas kepala dia. Masya Allah. Dan hafal Quran seluruhnya. Dan mengetahui bahasa Arab yang dalam. Supaya dia tak keliru dengan apa yang dimaksudkan dalam hadis atau Quran. Dan dia mengenali sekalian orang yang merawikan hadis. Dan dia mengetahui sekalian sebab-sebab turunnya ayat Quran. Dan sebab-sebabnya kenapa Nabi sabdakan demikian. Masya Allah, banyak syaratnya. Tak mudah. Demikianlah ulama-ulama yang datang selepasnya. Daripada ulama yang hafal hadis, hafal Quran. Seperti Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani. Imam Ibn Hajar Asqalani sampai digelarkan dia Amirul Mukminin fi hadis. Maknanya Amirul Mukminin seperti khalifah di dalam ilmu hadis. Makna dalam ilmu hadis dia tu begitu mahir, begitu alim. Sampaikan makna dia kalau tengok saja hadis tu, dia akan katakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Dia tengok saja dia dah tahu. Orang kata cium bau saja. Subhanallah. Kenapa? Begitu alimnya amat sangat. Al-Imam Suyuti juga ratusan ribu hadis yang diriwayatkannya. Subhanallah. Semua mereka tu yang begitu hebat, tapi mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Masya Allah, Masya Allah. Tawaduk mereka. Karena mereka mengenal sekadar mana ilmu mereka itu tak sampai lagi apa yang telah dicapai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab tu mereka ikut mazhab. Tetapi sekarang ni sudah timbul fitnah di akhir zaman kita. Orang tak nak ikut mazhab. Ataupun tak apalah, boleh ambil sini, ambil sini, ambil sini. Tak boleh. Itu salah. Kalau kita nak berpegang pada satu mazhab yang lain daripada apa yang kita pegang sekarang, kita kena niatkan taklid. Aku bertaklid. Apa tu taklid, Ustaz? Mengikut kepada imam yang tersebut. Kita mengikut dia. Jadi kita ni biasa mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang di mana wajib niat puasa Ramadan setiap malam kita kena niat. Tetapi dalam mazhab Maliki dibolehkan sekali niat untuk 1 bulan. Jadi nak ikutlah, kita niat setiap malam, tapi standby saja, takut terlupa, kita dah ada standby dah niat yang 1 bulan. Tapi sebelum kita nak buat itu, kita kena niat aku bertaklid pada mazhab Maliki. Jadi kita taklid mazhab Maliki, maknanya kita ikut dia punya mazhab dia dalam bab niat ini. Nah, kemudian barulah kita jatuhkan niat, aku niat puasa 1 bulan Ramadan ini tunai kerana Allah. Itu dia tuan-tuan. Itu baru betul. Kalau kita kata, oh ini ulama ni pun kata boleh juga, ini ulama ni kata boleh, main ikut-ikut, itu dah jadi, maaf kata, jadi mazhab dalca. Dalca tu apa? Campur sana, campur sini, campur. Cili sini masuk, sini bawang masuk, sini masuk, habis semua. Jadi itulah mazhab dalca. Maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi waspadalah. Di akhir zaman ni memang banyak orang pun keliru, kerana ada orang-orang yang kata tak apa, ini pun ulama juga, ini ulama. Betul, kita hormati, bukan tak hormati, tetapi kita ada caranya. Jadi kalau sekiranya kita ikut mazhab Syafi'i, kita ambil wuduk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 3 helai rambut saja sudah sah. Kemudian bila batal wuduk, kita ikut mazhab Hanafi pula. Mazhab Hanafi 1 perempuan tak batal. Kemudian bila kita sembahyang pula, kita sembahyang ikut mazhab Maliki pula. Jadi apabila sampai di yaumul qiyamah, Imam Syafi'i kata, aku tak mengaku dia tu ikut aku, kerana dia ambil wuduk, lepas tu 1 perempuan. Kata mazhab Hanafi pula, aku tak mengaku dia ikut mazhab aku, kerana dia sapu kepala tu tak sampai 1/4 kepala. Dalam mazhab Hanafi, kalau sapu kepala mesti 1/4 kepala. Jadi sembahyang dia tu ikut siapa? Ikut nafsu dia sendiri. Nampak tuan-tuan? Melainkan kalau dia sudah sampai darjat makam ulama besar, Masya Allah. Siapalah yang ada pada hari makam ulama besar tu, Masya Allah, tak diketemui lagi. Sedangkan ulama-ulama besar yang sudah kita sebut namanya pun masih mengikut mazhab lagi. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya.
kita jaga-jagalah. Jadi kita alhamdulillah syukur pada Allah, kita masih lagi ada ulama-ulama kita yang berpegang teguh kepada ajaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di mana kita perlu berpegang pada mazhab. Bukan kita fanatik mazhab. Berpegang mazhab bukan mana kita fanatik mazhab. Ada orang tuduh kita bila berpegang pada mazhab kita fanatik mazhab. Fanatik itu maknanya kita die-die kalau orang tu salah pun kita ikut. Itu fanatik. Ya, umpamanya orang-orang yang di mana tak mengaku menerima agama Islam kerana ikut agama dia, dia kata ini agama dia betul. Itu fanatik. Tapi kalau kita yang na'udzubillah muzalik, kita ini yang di mana dulunya bukan Islam tapi mak bapak kita ini penyembah berhala, tetapi dengan ada Islam datang kemudian kita masuk Islam dan kita berpegang teguh pada Islam, bukan mana fanatik, mana kita berpegang teguh kepada agama. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang perkara ini perlu kita jelaskan, ya. Kalau tidak nanti orang buat senang-senang tuduh ini fanatik mazhab, ini fanatik mazhab. Bukan begitu. Kita wajib berpegang. Kalau kita orang yang dah ada cukup ilmunya, ya kita bebaslah. Tapi dah sampai ke belum? Ini yang kita takut dia bukan maaf kata nak kata dia ulama, takut jadi ular dalam semak. Allah maaflah tuan-tuan, ya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu ra'an arfa qadra nafsi. Allah merahmatkan seseorang yang mengetahui kemampuan diri dia. Dia tahu diri dia tak layak lagi nak dikatakan ulama yang nak boleh keluarkan hukum pada Quran hadis. Kita ikutlah ulama-ulama kita yang sudah terdahulu, yang sudah terjamin, yang sudah terbukti keterimaan mereka, pekabulan mereka di sisi Allah Ta'ala. Sampai hari ini orang masih lagi menyebut nama mereka. Sampai hari ini lagi ilmu mereka tersebar seluas ke seluruh dunia. Sampaikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebelum lahirnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan gambaran berita gembira, yaitu Nabi mengatakan, yaitu alimun Quraisy yamlau istibaqal ardi ilman. Satu orang alim daripada orang Quraisy, orang Arab Mekah, ya, yang akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Dan bila dicari siapakah dia orang Quraisy yang ilmunya luas sampai ke seluruh dunia, tak diketemui melainkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kerana dia satu keluarga dengan Nabi SAW, dan dia orang Quraisy dan dia orang Mekah. Masya Allah tabarakallah, ilmunya sampai seluruh dunia hari ini dibicarakan. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita syukurlah pada Allah, ya, kita bukan tersilap tetapi kita mengikut jalan ulama. Dan semua ulama kita dahulu semua mengikut mazhab. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi kita kalau nak berniat untuk ikut Imam Malik, kita mestilah berniat aku bertaklid kepada mazhab Maliki. Kemudian kita pun aku niat berpuasa sebulan Ramadan ini tunai kerana Allah. Jadi apakah faedahnya kita berniat pada satu bulan ini? Selain daripada kita wajib niat setiap malam di sisi mazhab Syafi'i kita. Maka para ulama menjelaskan, ada pun manfaat bertaklid kepada mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Ada dua faedahnya. Pertama, jika lupa tidak niat pada malam-malam daripada bulan Ramadan, maka hukum puasanya tetap sah. Hal ini menurut pendapat Imam Malik. Yalah, maklum kita manusia, kadang terlupa. Alamak, terlupalah semalam nak niat puasa. Kau niat tak puasa satu bulan? Kau ada niat puasa? Sudah, dah cukup dah tu. Sebab bila dah niat satu bulan tu, kira macam tempat to fall back, tempat untuk kita bersandar kepadanya. Kalau kita terlupa niat puasa pada setiap malam. Dan kedua faedahnya ialah, jika ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal dunia di pertengahan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala berpuasa sebulan Ramadan yang penuh kerana pengaruh niatnya tersebut. Apa Nabi kita Rasulullah SAW dah sebutkan dalam hadisnya, apabila seseorang tu niat sesuatu nak buat baik dan dituliskan pahala dia. Dah tulis pahala. Dia niat nak puasa sebulan Ramadan, dah tulis dah pahala. Sebulan Ramadan pahala dah tulis dah. Tapi umur dia tak panjang, tengah-tengah Ramadan dia meninggal. Walaupun dia meninggal setengah Ramadan, dia dapat puasa setengah, tapi setengah lagi tak dapat. Tapi kerana niat dia nak puasa sebulan, sudah dapat dia pahala puasa sebulan. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan bagus. Jadi di sini sunatlah, ya, bagi kita mazhab Syafi'i,
kita setelah kita niat untuk setiap malam satu puasa esok hari, niatkan pula iaitu aku bertaklid pada mazhab Maliki untuk aku berpuasa sebulan penuh Ramadan ini tunai kerana Allah, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Faedah yang ketiga, lupa tidak niat berpuasa sebelum azan subuh. Lupa dia tak niat puasa. Kita dah sebut dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib niat itu antara maghrib sampai azan subuh. Inilah tempoh masa untuk kita jatuh niat. Tapi tiba-tiba lepas azan subuh baru teringat, ya Allah, aku tak niat puasa. Umpamanya sama sekali blank. Dia tak ada bangun makan sahur, dia tak ada niat nak buka nak makan sahur, dia tak ada nak niat besok nak puasa, tak ada satu fikiran pun tak ada. Ini mungkin biasanya berlaku pada hari pertama lah. Dia pun tak tahu kan yang itu ni hari Ramadan ni dah masuk Ramadan pun dia tak tahu. Habis dia tak niat, ustaz, macam mana? Di sini timbul masalah ni, boleh kita selesaikan. Disunatkan untuk bertaklid pada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi rahimahullah ta'ala, bagi seseorang yang lupa tidak niat berpuasa sebelum azan subuh. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan mesti sebelum azan subuh. Maknanya daripada maghrib sampai azan subuh. Lepas azan subuh dah habis. Tapi ada orang dia tak niat, maka di sini dia pun niat aku bertaklid pada mazhab Hanafi. Lepas dah sembahyang subuh, dah lepas sembahyang isyraq, ya. Selagi dia belum buat perkara yang membatalkan puasa, dia pun teringat, hari ni 1 Ramadan. Kawan aku mesej selamat puasa Ramadan. Hari ni 1 Ramadan. Aku belum niat lagi, aku tak ada fikir pun nak niat. Macam mana tu? Dia pun niat aku bertaklid pada mazhab Hanafi. Kenapa ustaz nak taklid mazhab Hanafi? Kerana beliau berpendapat mazhab Hanafi boleh dan sah hukum puasa seorang jika niat puasanya dilakukan setelah azan subuh selagi sebelum zuhur. Jadi mazhab Hanafi, kalau kita jatuh niat puasa Ramadan, walaupun lepas azan subuh pun sah, selagi dia tak buat perkara yang membatalkan puasa dan selagi sebelum masuk zuhur. Ini macam puasa sunat lah pula. Puasa sunat memang mazhab Syafi'i boleh macam tu. Tapi mazhab Hanafi, puasa sunat dan puasa wajib pun sama juga. Jadi mazhab Hanafi mengambil dalil puasa sunat Nabi itu untuk diterapkan kepada puasa wajib. Jadi orang yang berpuasa Ramadan, kalau dia tak niat langsung sebelum azan subuh nak puasa hari ini 1 Ramadan ni. Jadi bila dah lepas masuk subuh, dah lepas masuk subuh dapat mesej orang kata selamat puasa Ramadan. Puasa Ramadan? Kemudian macam mana ni, aku tak niat. Dia pun niat aku bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ada niat aku bertaklid kepada mazhab Hanafi. Kemudian dia pun niat aku niat puasa hari ini, puasa Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Aku niat puasa hari ini daripada bulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Niat macam tu lah. Jadi sah niat dia kerana dalam mazhab Hanafi boleh niat wajib tu walaupun lepas azan subuh selagi sebelum masuk zuhur. Tu tuan-tuan, ya. Masya Allah, kita ni cukup sangat istimewa, ya, kerana banyak membuat huraian dan penerangan. Cuma kena ada jalannya, kena ada caranya. Bukan kita main cekup-cekup saja. Macam kalau kita nak sembahyang Jumaat sebelum waktu Zuhur, kita kata ni ikut mazhab Hambali, kena niat taklid ikut mazhab Hambali. Bukan kita buat saja gitu. Tapi kita kena ikut mazhab Hambali, cara wuduk dia, cara wuduk mazhab Hambali, sapu kepala sepenuhnya, bukan hanya 3 helai macam mazhab Syafi'i. Jadi tak boleh kita celup-celup sikit, kita kena buat complete set, ya. Itu caranya, Allahu alam. Di muka surat 34, faedah yang keempat, ragu apakah telah niat berpuasa. Ada ragu-ragu, aku ni dah niat puasa ke belum ni? Jika seorang ragu sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib lah, apakah aku telah niat puasa? Kemudian teringat bahawa dia telah niat, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Dia ragu-ragu, was-was. Aku ni ada niat puasa ke tidak ni? Ni sebelum maghrib ni. Sebelum nak buka puasa lah. 1 hari dia puasa. Tapi at the end of the day, dia terasa, aku ni ada niat tak ke tidak ni puasa ni? Jika teringat
telah niat puasa sebelum terbenam matahari sebelum maghrib, maka sah puasa dia. Dia ragu-ragu dalam pukul 5 petang. Dan dekat pukul 7 petang, dekat maghrib ni. Kemudian dia fikir-fikir balik. Aku dah niat lah semalam. Dah niat dah. Kalau gitu dah confirm. Kalau gitu puasa dia sah. Ya. Yang kedua, jika teringat telah niat berpuasa setelah terbenam matahari, maka tidak sah puasanya. Hal ini menurut pendapat Imam Ramli. Ini pendapat Imam Ramli ni ulama besar mazhab Syafi'i di Mesir, tuan-tuan, ya, Mesir. Beliau ni digelarkan Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i yang kecil, kerana ilmunya sangat luas seperti Imam Syafi'i, tapi dia masih mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah taala, tawaduknya ulama ni. Ya, jadi Imam Ramli ini kata, kalaulah kamu was-was sebelum maghrib kamu niat ke tidak, lepas maghrib baru dapat confirm, fikirannya dapat confirm, aku dah niat dah tadi, malam tadi aku dah niat dah. Tapi dah lepas maghrib, jawabnya Imam Ramli, tak sah puasa dia. Kenapa tak sah puasa dia? Dia begini, apabila kita berpuasa, kita mesti yakin confirm yang waktu kita buat ibadat tu sudah masuk waktu. Kalau kita ibadat tu belum masuk waktu, kita ibadat, maka ibadat kita tu tak sah. Sebab syarat antaranya ialah kita masuk waktu. Jadi kita niat, maaf. Antara syarat tu ialah niat. Jadi niat itu mestilah dalam ibadat. Jadi kalau kita tak niat, macam kita solat. Allahu Akbar, kemudian dah sampai tahiyat, aku tadi ada niat ke tak ada ni? Jadi kalau kita dah was-was ada niat tak ada niat, kalau niat itu tak ada, tak sah salatnya. Sebab innamal amalu binniat, setiap amal itu bergantung pada niat. Macam itulah kata Imam Ramli, ya. Jadi kalau kamu yakin kamu dah niat selepas maghrib, tak sah, tak pakai. Kalau setengah-tengah dalam puasa dah confirm memang dah niat, barulah kira sah. Tetapi sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, jika teringat telah berniat berpuasa, maka hukum puasanya sah, walaupun niat tersebut teringat sebelum atau sesudah terbenam matahari. Tak kira sebelum ke sesudah terbenam matahari, mana sudah maghrib, kamu baru niat, baru teringat yang kamu sudah niat, mana dah ada niat kan? Dah ada niat, sudah sah lah. Jadi tak kira lah di kamu, pikiran kamu tu dapat confirmkan niat kamu tu sesudah maghrib atau sebelum maghrib, tak menjadi masalah. Pokoknya kamu dah confirm, kamu ada niat. Kalau kamu confirm kamu tak ada niat, memang puasa tu tidak sah. Sebab puasa syaratnya, rukunnya mesti ada niat, ya. Faedah yang kelima, sebelum tu, lain halnya jika timbul keraguan setelah terbenamnya matahari, maka hukum puasanya tetap sah. Kalau dia timbul was-was, aku pagi tadi puasa ada niat ke tak ada? Tapi bila was-was? Lepas maghrib. Lepas maghrib tak pakai was-was tu. Ini saya nak tekankan, selalu kadang-kadang orang was-was. Was-was ni di tengah-tengah ibadat, kita betulkan apa yang kita was-was. Umpamanya kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, kita dah cuci muka, dah cuci tangan, cuci kepala, kemudian bila nak cuci kaki, aku cuci sapu kepala ke tak? Was-was. Ambil air, sapu kepala sudah, jangan banyak-banyak cerita. Selesaikan dalam masa ibadat tu. Tapi kalau sekiranya sudah habis kita wuduk, dah cuci kaki, dah habis wuduk. Dah habis wuduk, baru kita datang was-was. Aku tadi ambil wuduk, sapu kepala tak? Itu was-was, tak dipakai. Tak pakai. Macam tu juga orang tawaf. Masa dia tawaf haji, tawaf umrah, tawaf sunat, ya, syarat tawaf tu 7 pusingan. Tapi lepas dah habis 7 pusingan, dah habis dah. Kemudian was-was, aku 6 ke 7 tadi, 6 ke 7. Itu syaitan, tinggalkan saja. Tapi kalau tengah-tengah kita tawaf, ni 6 ke 7, 6 ke 7. Ambil yang kecil 6, tambahkan 1. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi dalam ibadat, bila kita was-was dalam masa tengah ibadat, kita perbetulkan. Tapi kalau was-was tu datang selepas ibadat, forget it. Jangan diingatkan. Lupakan sudah. Itu semua syaitan tu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Itulah yang dimasukkan oleh tuan pengarang kita sini. Kalau was-was tu
ragu-ragu tu datang selepas maghrib, dah buka puasa dah. Aku tadi ada puasa tu, ada niat. Sudahlah, jangan fikir, dah habis dah buka dah, apa lagi? Begitulah dah. Faedah yang kelima, niat puasa pada malam ke-30 pada bulan Sya'ban. Malam 30. Hari ini 29 Sya'ban. Besok 30. Tapi kemungkinan besok 1 Ramadan kalau nampak 6 bulan. Kalau tak nampak 6 bulan, besok 30 Sya'ban. Jadi macam mana ni? Jadi, jika niat pada malam ke-30 dalam bulan Sya'ban, akan berpuasa sunat jika besok masih tetap bulan Sya'ban, dan akan berpuasa Ramadan jika terbukti bahawa besok adalah bulan Ramadan. Maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jadi ini kita tak tahu lagi besok 1 Ramadan ke tidak, kita tak tahu. Kerana kita tunggu berita daripada orang yang mau berita apakah nampak 6 bulan ke tidak. Jadi kita pun letakkan syarat ataupun letakkan niat. Aku niat besok puasa sunat andai kata kalau besok 30 Sya'ban. Dan aku berniat puasa esok hari, puasa Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Andai kata kalau besok 1 Ramadan. Dia buatkan dua-dua lah. Jadi makna konon-kononnya, kalau betul Ramadan, aku dah niat dah Ramadan. Kalau tak jadi Ramadan, aku dah niat dah puasa sunat. Ini umpama ada, kalau ada orang buat macam tu. Memang ada juga. Orang-orang yang puasa 3 bulan ya, Rejab, Sya'ban, Ramadan ya. Itu yang kita tahulah. Jadi perinciannya macam mana Ustaz? Jawapannya, yang pertama, jika terbukti masih tetap bulan Sya'ban, maka sah niat puasanya. Sebab sekarang ni pun dia masih Sya'ban. Hari ni 29 Sya'ban umpamanya lah. Jadi kalau sekiranya besok ternyata masih 30 Sya'ban, belum masuk Ramadan, sah sebab memang dia masih Sya'ban. Hari ini pun masih Sya'ban dan dia pun besok Sya'ban. Jadi dia niat puasa Sya'ban. Sah. Tetapi jika terbukti besoknya bulan Ramadan, maka tidak sah niat puasa sunatnya dan tidak sah juga niat puasa Ramadannya. Kenapa? Jadi kalau sekiranya terbukti besok 1 Ramadan, puasa niat puasa sunat dah tak sah sebab besok 1 Ramadan. Yang kau niat tu kalau besok 30 Sya'ban kau nak puasa, tapi besok 1 Ramadan. Dan tidak sah juga niat puasa 1 Ramadan. Ustaz, saya dah letak niat kalau sekiranya besok 1 Ramadan saya puasa. Kenapa dia tak sah? Sini disebutkan hal ini disebabkan kerana tidak terdapat rasa yakin dalam hatinya tatkala dia niat berpuasa. Tak dapat rasa yakin. Yakin apa? Yakin sudah masuk bulan Ramadan. Kita bila tuan-tuan dan puan-puan kita nak buat ibadat, kita mesti yakin dah masuk waktunya. Kita nak puasa, kita kena yakin dah masuk Ramadan baru kita niat puasa. Kita nak melakukan haji, yakin dah masuk bulan haji baru kita jatuh niat haji. Demikianlah kita katakan kita nak melakukan ibadat solat, nak solat zuhur, nak solat asar. Kita dah yakin dah masuk waktu solat zuhur, dah masuk waktu solat asar. Kalau kita ragu-ragu, ini dah zuhur ke belum ni, dah zuhur ke belum? Allah, kalau lah zuhur, aku niat ni sebelum zuhur. Allah, tak sah. Sebab kau belum yakin lagi. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi syarat salat, syarat ibadat, mesti yakin sudah masuk waktunya. Jadi kalau belum masuk waktunya, kita masih ragu-ragu. Dah masuk waktu belum? Macam misal kata sekarang ni lah. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang sembahyang Jumaat sebelum waktu zuhur, tak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Saya tak cakap mazhab lain lah, mazhab Syafi'i kita, ya. Jadi kalau kenapa macam tu mazhab Syafi'i Ustaz? Sebab antara syarat niat ialah mesti sudah yakin masuk waktu. Kalau kita masuk waktu zuhur 1.15. Ini pukul 12.50. Tak apalah. Kau yakin tak masuk waktu? Belum, tak yakin. Tak yakin tak sah. Nampak tuan-tuan? Ni kita bukan cerita-cerita nak kritik orang apa. Ni kita masalah hukum, Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki tidak sah salat Jumaat sebelum waktu zuhur. Sebab Jumaat ambil waktu zuhur.
Jadi lepas kita sembahyang Zuhur, selepas kita sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Zuhur lagi, dah selesai. Jadi dah ambil waktu Zuhur, digantikan Zuhur. Jadi apabila nak sembahyang Jumaat, mesti yakin, confirm dah masuk Zuhur. Kita tak yakin. Ikut je lah, ikut orang sembahyang, kita sembahyang. Tak sah sembahyang kita. Kalau orang tu yakin, orang yang yakin sembahyang sah. Dia yakin dah masuk waktu Jumaat. Iyalah, silakan. Kita tak yakin lah. Sebab kita tahu ini waktu Jumaat ni masuknya waktu Zuhur. Tak yakin. Kita sembahyang, tak sah. Macam tu tuan-tuan. Jadi macam tu lah juga orang puasa. Dia niat, kalau besok 1 Ramadan, aku niat puasa Ramadan. Awak niat ni awak yakin tak besok 1 Ramadan? Tak tahu lagi. Tak tahu. Kalau gitu tak yakin lagi, tak sah awak punya niat. Jadi tak sah puasa Ramadan. Walaupun jatuh Ramadan. Sebab niat itu pada masa dia belum yakin masuk waktunya puasa. Allahu Akbar. Ulama-ulama kita ni tuan-tuan, bila dia buat hukum, dia bukan ikut perasaan, ikut nafsu, tak ada. Dia ikut perkara apa yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi dengan itu, apa yang mereka ijtihadkan. Sebab tu ulama-ulama ni hendaklah orang bertakwa, takut pada Allah, takut buat silap, takut buat perkara yang berdosa, nak tanggung ke akhirat berat. Jadi sebab tu dia jaga-jaga. Ini Jumaat ganti Zuhur, jadi kita kena sembahyang lah waktu masuk waktu Zuhur, itu saja. Orang lain nak buat sebelum Zuhur, itu terserah dia lah. Mungkin dia dah confirm, dia yakin sudah masuk waktu, okey, itu terserah dia. Faedah yang ke-6, muka surat yang ke-35. Melihat seseorang yang akan makan dan minum di bulan Ramadan. Kita ni nampak orang ni nak mula makan, tapi nak tegur ke tidak di bulan Ramadan? Jawapannya, jika melihat seseorang pada siang hari bulan Ramadan akan makan minum, maka perinciannya wajib untuk diingatkan jika keadaan orang tersebut sering meremehkan kewajipan puasa. Wajib kita niatkan. Sebab Nabi dah mengatakan, bila kamu nampak sesuatu kemungkaran, perkara yang berdosa, kamu ubahkan dengan tangan. Kalau ada kuasa lah, pemerintah akan kuat oleh kuasa. Kalau tidak, maka dengan lidah, mana nasihatkan. Saudara, ini bulan Ramadan, tak boleh kita makan minum, kita wajib puasa. Kau punya kubur kau jaga, aku kubur aku jaga. Tapi kita dah sampaikan, itu nasihat kita. Itu memang wajib. Wajib tuan-tuan. Sebab Nabi dah suruh. Kalau kamu nampak kemungkaran, wajib kamu tegurkan dia. Ingatkan dia. Berikan dia peringatan. Maupun dengan kuasa, maupun dengan lidah. Kalau tak mampu dengan lidah, Ustaz, nanti saya tegur dia, dia cepuk saya nanti. Alamak, saya tak kuat ni. Okeylah, kita engkar dalam hati. Engkar tu maknanya tak setuju, tak suka, tak maulah perkara itu berlaku. Wadzalika adhaful iman, yang demikian tu ialah iman yang paling lemah sekali. Apa nak buat? Saya nak cakap pun saya takutlah, dia badan besar ni, nanti dia pukul saya, habis saya nanti. Okeylah, kalau gitu kau engkar hati, ya Allah, kenapalah orang ni makan tengah hari puasa Ramadan ni, ya Allah, rasa marah kita. Itu iman yang paling lemah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Kalau itu orang yang selalu meremehkan puasa, maknanya orang yang kaki tak semayang, kaki tak puasa, umpamanya lah. Tetapi sunat untuk kita ingatkan jika keadaan orang tersebut selalu dalam ketakwaan. Kawan kita, orang salat, orang ahli ibadat, orang jaga waktu semayang. Takkan dia tak puasa, tapi kita dah nampak dia buka bungkus dah depan mata kita ni, dia bungkus nasi ni. Jangan-jangan dia terlupa ke tak ni. Kita kata, kawan, Syekh, Habib, sayang, janganlah, awak kan puasa ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya tak iyalah, hari ni 1 Ramadan. Terima kasihlah banyak-banyak awak ingatkan saya. Alhamdulillah kan. Itu kita nampak orang ini orang yang saleh, nampak orang baik. Jadi orang ni mesti mungkin dia terlupa. Kita ni sunat, kita ni ingatkan dia. Kenapa sunat pula Ustaz? Kalau kita tak ingatkan dia, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia minum. Jadi Allah bagi dia makan, dia bagi dia minum, puasa dia tak batal. Tapi kalau dia belum makan, belum minum, sunat kita ingatkan. Tapi kalau dia sedang makan, dia sedang minum, biar dia makan habis. Ustaz, kenapa biar dia makan habis? Sebab kau nak tegur pun memang dia tengah makan dah. Dan kalau kau tegur saja, dia dah tak boleh kunyah lagi, tak boleh telan lagi, kena buang kat mulut dia. Nasi setengah bungkus tu kena buang pula. Allah, kan dah tak baik. Ini Allah bagi dia makan, ni Allah bagi dia minum. Biar dah habis dia makan.
kenyang, alhamdulillah. Kau tak puasa ke hari ni? Allahu Akbar, aku baru teringat. Kenapa kau tak cakap? Tadi kau tengah makan sedap tu. Kalau aku ingatkan kau, nanti setengah bungkus nasi kena buang. Nampak? Ini kalau orang yang memang kita tahu dia orang soleh, orang ahli ibadat, kita sunat kita tegurkan dia. Kalau sebelum dia nak makan, kalau dia tengah makan, biarlah dia makan, tak apa. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Faedah yang ketujuh, tidak berpuasa Ramadan bagi seseorang yang mukallaf. Ini orang ini memang dia orang mukallaf. Mukallaf tu mana? Orang yang berakal, berbaligh ya. Kemudian dia tak puasa pula. Apa hukumnya? Tidak berpuasa Ramadan bagi seseorang yang telah baligh, berakal dan tanpa terdapat uzur. Tak terdapat uzur yang dibenarkan oleh syariat. Hukumnya adalah haram dan wajib bagi qada. Dan tentulah dia tidak ada uzur dan dia orang mukallaf, dah baligh dan berakal. Kemudian dia tak puasa. Haram, berdosa. Dalam sepotong hadis Nabi kata, sesiapa yang membuka puasa satu hari dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka dia takkan dapat mengqadakannya walau sepanjang umur dia puasa. Sepanjang umur dia, 60 tahun. Dia qadakan untuk satu hari. Takkan mampu dia mengqada satu hari. Mahalnya harga satu hari puasa Ramadan. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah puasa Ramadan ni kita ambil berat lah ya. Jangan mudah-mudah kita ambilkan, alah tak apalah aku ada uzur sikit ni. Uzur-uzur tu nanti kita akan sebutkan apakah uzur-uzurnya. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai ukuran kewajipan dalam mengqadanya. Ada alim ulama berbeza pendapat macam mana dia nak qadakan dia. Menurut pendapat Imam yang pada pendapat yang kuat mazhab Syafi'i rahimahullah taala, wajib qada sesuai jumlah hari. Jadi satu hari dia tinggalkan, qada satu hari. Itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Yang keduanya dalam mazhab Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah ni juga salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Wajib mengqada untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkan 12 hari. Satu hari itu kalau dikata 1 tahun pun tak cukup. Tak apalah. Dia satu hari dia tinggalkan, dia qadakan 12 hari. Allah, macam mana nak qada? Satu hari tak sanggup nak qada 12 hari. Dan menurut pendapat Imam Ibnu Musayyab, Ibnu Musayyab ni seorang ulama besar dalam golongan tabi'in. Tabi'in tu orang yang bertemu dengan sahabat. Zaman tabi'in ada 7 ulama besar di zaman itu, termasuk Ibnu Musayyab rahimahullah taala. Katanya, wajib mengqada untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya dengan sebulan. Wow. Jadi kalau 10 hari ditinggalkan, 10 bulan dia kena puasa qada. Allahu Akbar. Macam mana nak puasa satu hari qada sebulan? Jadi kalau 5 hari 5 bulan. Yang satu hari pun dia tak larat nak qada lagi satu bulan. Dan di muka surat ke-36, menurut pendapat Al-Imam An-Nakhai rahimahullah ta'ala, wajib mengqada untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya dengan 1000 hari. Wow. Lagi besar lagi. Lagi berat lagi. Satu hari dia tinggalkan dengan sengaja tanpa sebab uzur syar'i. Wajib dia qadakan 1000 hari. Masya Allah, 1000 hari. 3 tahun. 1 tahun 355 hari. Jadi kalau 3 tahun dah 1000 hari 55 hari. Masya Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Beratnya hukum atas orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Berat. Ya, itu bukan dosa kecil. Dosa besar tuan-tuan dan puan-puan ya. Lepas tu orang yang berbuat demikian, taubatlah. Ustaz, saya dulu tak macam tu, saya pun ada tinggal-tinggal apa. Taubatlah. Allah Ta'ala tu maha menerima taubat. Tapi biar taubat tu betul-betul taubatan nasuha ya. Faedah yang ke-9, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai perkara yang dapat membatalkan puasa. Berhubungan persetubuhan dan makan dan minum yang dilakukan tanpa sengaja. Kita dah kata tadi, kalau tanpa sengaja dalam mazhab Syafi'i tak batal. Dia makan, dia minum atau dia bersetubuh, tak batal. Itu pada pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi tidak batal. Yang kedua, menurut pendapat Imam Malik dapat membatalkan puasa
Meskipun bersetubuh, makan dan minum dilakukan tanpa sengaja. Mazhab Malik lagi strict. Batal puasa. Tak sengaja pun batal. Kau makan, kau minum, tak sengaja. Tak sengaja pun batal. Kau bersetubuh, tak sengaja pun batal. Itu mazhab Maliki. Menurut pendapat Imam Ahmad Hambali, berhubungan badan iaitu bersetubuh membatalkan puasa. Walaupun dilakukan tanpa sengaja. Kalau bersetubuh, batal puasa. Tapi makan dan minum, kalau tak sengaja, tak membatalkan puasa. Jadi ada beza sikit. Kenapa? Sebab bersetubuh ni kes berat. Makan minum tu kes kecil. Jadi sebab tu dia ada beza sikit. Jadi itulah di tuan-tuan dan puan-puannya, beberapa masalah tentang rukun puasa. Niat dan menjauhi sekian larangan yang membatalkan puasa. Ya. Jadi dengan itu kita sampailah pada babu syurutis saum. Bab syarat-syarat puasa. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sampai situ saja untuk insya-Allah untuk kita. Kita lagi tinggal lagi 1 minggu lagi untuk menyambut Ramadan. Allahu akbar ya. Marilah sama-sama kita bersihkan hati kita, buangkanlah sifat hasad dengki, apa-apa yang kita selisih faham dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan saudara mara, kita minta maaf, lebih-lebih dengan ibu ayah kita minta ampun, minta maaf ya. Saya pun minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan semua kalau ada salah silap saya, percakapan saya, perbuatan saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya hulurkan 10 jari, maafkan kami. Tuan-tuan maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak saya pun maafkan semua orang. Tak kira lah orang tu mengumpat saya ke, mengata saya ke, mengkomen saya ke, apa pun. Saya ampun dan maafkan semua orang. Tak kira lah dia minta maaf ke, dia tak minta maaf pun, saya maafkan semua orang ya. Jadi kita bersihkan hati kita sebelum kita nak masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima kita sebagai hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan Ramadan yang barakah, yang membawa kita melepaskan daripada api neraka dan mendapatkan rahmat dan pengkabulan dari Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah pada hari Senin depan ialah merupakan pengajian kita akhir Syaban. Lepas itu pada hari Selasa kita dah masuk 1 Ramadan. InsyaAllah pada hari Senin depan kita akan mengadakan Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Saya akan menjemput beberapa asatiza dan juga kita akan ada sedikit tausiah daripada beberapa asatiza. Tausiah tu tazkirah lah, peringatan, dan juga kita akan adakan qasidah tentang Marhaban ya Ramadan ya. Ramadan, kami rindu padamu ya Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Syaban ini dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan iman dan bertakwa, dalam amal yang soleh, yang ikhlas mencari keridhaan-Mu, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami, terimalah semua doa-doa kami, ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami. Ya Allah, dengan berkatnya hampirnya masuk bulan Ramadan ini, kami mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kami, sembuhkanlah penyakit saudara mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami yang sedang sakit, yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah keberkahan kepada sekalian usaha-usaha yang kami lakukan. Mudahkanlah pihak pemerintah kami berlembut hati untuk memberikan laluan kepada mereka kaum muslimat kami yang beruniform untuk dapat menutup auratnya. Dan mudahkanlah Allah Ta'ala, ya Allah, kau kembalikanlah waktu solat Jumaat kami pada waktu yang asalnya ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Kami tak ada daya dan upaya melainkan hanya menadar tangan kepadamu, memohonkan bantuan daripadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Dengan hampirnya bulan Ramadan ini, malu kami ya Allah mendatangi masuk bulan Ramadan sedang diri kami masih penuh dengan lumuran dosa. Maafkanlah kami ya Allah, buangkanlah dari kami sekalian sifat hasad dan kita mahaloba dan sifat-sifat tercela, riya, ujub, summa, takbur, hasad, dengki, dan masukkanlah hati kami sifat ikhlas, sifat rida, sifat syukur, sifat sabar, sifat tawaduk, sifat cinta padamu dan cinta pada Rasulmu ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu saja untuk kita pada petang ini. InsyaAllah siapa yang ada kesempatan malam ini ada pengajian di Masjid Hasanah Teban Garden lepas daripada solat fardu isyak jam 9 malam, iaitu pengajian kitab Al-Hikam, insyaAllah tuan-tuan ya. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Selamat kita jumpa lagi. Dan sepanjang bulan Ramadan kita akan teruskan kuliah kita. Tapi mungkin masanya sama, pukul 5 suku. Tapi mungkin kita pendekkan sikitlah sebab mungkin kaum ibu secara khusus nak buatkan persediaan untuk berbuka kaum keluarganya. Maka dengan itu kita akan selesaikan lebih kurang jam pukul 6 petang. Mudah-mudahan dapat memberi ruang pada mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita ni, kitab ini kita teruskan seperti biasa. Sebab kitab ini sedang bicarakan bab puasa. Dan kita pun akan masuk bulan puasa. Jadi kita akan teruskan sampai khatam bab puasa ini insya-Allah ta'ala. Sekian saja. Mari sama-sama kita baca istighfar. Minta ampun kepada Allah. Sebelum itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah berinfak untuk Ramadan. Alhamdulillah, apa yang tuan-tuan infak tu sebahagian sudah pun saya sampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya daripada di Indonesia, di Kemboja dan juga di Bangladesh, ya, di tempat yang susah, yang orang miskin ya. Dan demikian juga kepada mereka yang nak berinfak untuk bulan Ramadan. Infak Ramadan ni maknanya mereka gunakan untuk makan sahur, untuk berbuka puasa. Dan insya-Allah pahalanya kita akan dapat sama-sama, ya, masya-Allah, pahala yang besar. Dan siapa nak buat amal jariah ni ataupun sedekah jariah ni, bolehlah masukkan ke dalam PayNow saya dengan letakkan dia punya komen dia, iaitu infak Ramadan, insya-Allah. Mereka yang nak berinfak terus untuk masjid, untuk madrasah, untuk fakir miskin, ya, boleh teruskan juga, kerana itu pun akan kita salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, insya-Allah. Sekian saja dari saya. Mohon riba maaf dalam penyampaian saya apa kekurangan kelemahan. Yang lebih itu semua daripada Allah. Yang salah silap itu kelemahan saya. Mari sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.